saudara-saudari sampai kampung ke? Saya dekat Pahang. Tiba-tiba buat keputusan balik Pahang. Terima kasih yang send rose apa semua ni. Ramai pula yang bagi gift ni. James, siapa lagi ni? Ramai. Waalaikumsalam, tak balik kampung. Saya tak balik. Ramai tak balik. Faiz. Zurin senyum JDT. Subhanallah, terima kasih ni. Awal-awal masuk ni dah bagi gift dah. Lewat tuan live ni. Okey, saya live sampai pukul 3 kot. Malam 29. Alang-alang Saya memang duduk kat kampung dah. Pablo duduk kampung. Zariza, Assalamualaikum tuan, selamat menyambut hari raya. Ya, selamat hari raya juga Zariza. Apa juadah istimewa keluarga tuan? Tak ada, saya dekat rumah mertua di Pahang. Mereka buatlah apa yang mereka buat. Saya mudah je sebab 1 Syawal adalah hari jadi saya. 1 Syawal adalah hari lahir saya. Saya lahir pada 1 Syawal, pada hari raya. Lepas tu nama saya Muhammad Fikri. So memang saya sambut hari jadi saya pada setiap kali hari raya lah. Jalan jam tak tuan? Buat sementara ni tak jam. Sebab saya datang daripada Kedah. Nak ke selatan tak jam. Memang clear. Memang clear. Kan? Sampai dekat KL nak ke Pahang tu biasalah, sampai ke Bentong tu standard lah kan. Lepas tu okey. Mungkin sebab ramai orang dah balik awal lah, hari Jumaat, Sabtu, Ahad tu. Saya tak balik Temeloh tahun ni tuan. Big fish. Okey. Hai Bob. Hai. Waalaikumsalam. Sihat selalu. Begitu juga doa saya kepada Bob. Okey. Assalamualaikum tuan, kami tengah hadap jam naik LPT. Tu standard. Itu biasa. Nakkan suasana kan, dapatlah suasana. Setahun sekali, layan kaja. Jangan kejar-kejar. Layan kaja. Relax. Harian Hakan, Assalamualaikum tuan, jebat duit raya untuk anak buah dah siap belum? Dah standby dah. Zariza, saya pun isteri pesara juga tuan, rindu juga raya dalam camp. Rekod raya dalam camp ni seronok. Tengah PKP tu orang tak boleh keluar, kami dalam camp anak-anak askar kan, mana nak dengar cakap je, tetap datang rumah ke rumah kak. Biasa anak askar kan, nak kata apa dalam camp, siapa nak menangkap? Tuan, apa tips terlelap cepat? Pemakanan selalunya. Cuba ambil susu, kalau minum susu lah, susu suam. Salah, yang paling mudah susu suam. Selain betul dah zikir apa semua tu, ini saya bagi cara makanan. Ini siapa hasad akar cenuai nak tahu. Bab-bab akar kayu tu kalau boleh waktu musim raya ni kita elak-elakkan lah, boleh Bukan tak nak jawab, bukan masalah. Nanti saya selalu banyak kali terang bab tu. Malam ni saya nak berehat dengan kawan-kawan. Macam biasa waktu malam saya akan bagi gift. Dah berapa hari dah saya tak buat live, betul? Beberapa hari dah saya tak buat live. Malam ni kita bagi gift banyak sikit lah. Saya bagi coin. InsyaAllah malam ni 1,000 dalam tangan, 1,000 coin. 2,000 tengoklah kalau ada lebih-lebih. Saya kena nak bagi lah banyak-banyak malam ni, boleh? Belah utara lembang sebatang berapa harga lah ni? Belah utara ada yang 20 lebih dah sekarang. Tuan buat live main meriam lah. Tak boleh bang, nanti kantoi. Janganlah benda-benda macam tu buat live kan. Alah, kabaik dah budak-budak permainan. Budak-budak saya hari tu jumpa budak-budak main meriam tin tu, lepas tu dia bubuh tong drum kat atas tu, dia melompat tu lah. Saya lalu sebab tu, sebab bagus budak-budak seronok tengok, bagus. Ini bagus ni, anak-anak muda ni, diorang kecil-kecil pun dah tak takut benda tu. Itu layak jadi askar tu kan, orang macam tu saya suka tu. Okey, apa ni? Zainah Ma'arif, waalaikumsalam. Dalam camp ada main meriam tak? Dalam camp dulu kami tak main meriam. Sebab kami dah bosan dah dengar benda-benda tu terang saya bagi tahu. Yalah, saya duduk camp askar Melayu kan. Bosan dah. Kami main Thunder Flash. Thunder Flash tahu Thunder Flash? Ini cerita waktu pegawai muda dengan geng-geng Prelas, Kopral, geng-geng muda-muda ni main Thunder Flash, tahu Thunder Flash? Kan? Lepas tu dengan apa tu, geng rintis serang, dong tahu lah geng rintis serang. Benda-benda macam tu biasa. Tuan, apa makan ubi ni boleh boleh
Menyuat, tak tahulah. Rindu bau meriam karbide. Oh. Ada ubat untuk migraine tak tuan? Kategori better you check dengan doktor. Better you check dengan doktor. You punya blood pressure, you punya saraf, we don't know. Tak boleh mudah-mudah cakap migraine. Migraine banyak jenis. Ada migraine depan, ada migraine tepi, ada full migraine. I don't know. I'm not a doctor. Okay? Saya senang ada benda doktor yang lebih pakar, kita kena rujuk pada tu. Hafiz Hamid, ya Allah, terima kasih bagi gift. Man pula ada. Waalaikumsalam. Tuan askar ni tak ada ke guna PT? Okey. Tahu tuan. Tanda flash tu buat sendiri ada jual. Oh, tanda flash. Dulu tanda flash kami berkotak-kotak. Berkotak-kotak. Kena battalion yang selalu buat latihan menembak ni, berlambak kami. Dululah kan. Bermain-main je. Latihan grenade tu dia. Latihan untuk membiasakan orang dengan grenade sebelum grenade sebenar tu lah latihan dia. Dulu ada seorang tu, saya masih ingat waktu tu saya lah pegawai tapak tembak. Pegawai latihan lah, mudah cerita dia, untuk kem latihan dekat Khobat, Gurun. So battalion saya pergi turun ke situ kan. Saya pula pegawai muda yang ada waktu tu, automatik saya lah jadi dia. Waktu buat latihan grenade, tahu grenade, bom tangan kan? Waktu buat latihan grenade, ada seorang tu, dia punya menggeletar, dia pegang grenade tu macam tu. Dia jenis darah gemuruh tu. Ya Allah, teruk sangat. Kami ketuk kepala dia, kami jerit kat dia, kami cakap baik-baik pun apa semua tak boleh. Dia tak boleh. Dia terlalu menggeletar. Sampaikan kita paksa dia. Waktu saya dah tengok dia dah lain macam dah. Yang lain ni, yang private soldadu muda, langsung kopral-kopral, semua okey lah. Dia semua ada getar, semua ada takut. Kan, semua ada. Ni mana ada berani kosong, berani redah macam tu, tak. Mesti ada gentar dalam hati. Itu normal manusia. Kan, cuma jangan terlalu lah. Tapi dia ni terlalu sangat. Okey, apa yang saya buat? Saya duduk tu. Saya punya sarjan duduk dekat bagai tapak tembak. Saya duduk dekat belakang tu yang kalis peluru tu. Saya tengok dia. Waktu tu saya sendiri naik, saya tengok dia angkat bom, cabut pin, siap untuk baling. Waktu siap untuk baling tu, bom dia kat depan, bukan kat belakang. Dia cabut tu, tak macam mana boleh tukar tangan, cabut pin, yang dia nak baling tu pin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tu kenangan betul kan. Kita pun tengok. Saya beratas, saya jerit, berhenti. Bila berhenti tu, dia kaku terus. Nasib baik dia kaku, nasib baik dia tak terlepas. Kalau terlepas turun, dengan dia, dengan sarjan tu kan, dengan dua orang semua jalan kan, jumpa Tuhan kan, balik jumpa Tuhan. Alhamdulillah. Apa yang saya buat, saya turun ke situ kan, saya tahu dia ni macam mana, saya bawa dia ke tepi kan. Tanda flash, satu kotak tanda flash tu, suruh dia baling. Memang betul dia takut. Tanda flash tu sendiri dia takut. Kata kau teka tu, waktu sebelum masuk askar, kau tak pernah main mercun ke? Tak pernah. Kau duduk kampung, tapi tak pernah main mercun, tak pernah. Ini masalah dia. Ini masalah dia. Kan? Tapi tak apalah. Saya train dia betul-betul. Saya pegang kayu putih saya pegang. Kan? Angkat, baling. Dia tak nak baling ni. Seketuk tangan dia, biru tangan dia. Dia ketuk, ketegang, bagi dia baling satu, sampai dia yakin, masuk balik. Masuk balik, baling semua grenade. Baling grenade dulu. Itulah, ingat je. Alhamdulillah dia sampai pencen dia. Ya, manusia dia macam tu lah kan. Ada orang dia terlalu takut. Normal. Okey, kejap 26 komen ada kat bawah. Haziq, Assalamualaikum tuan. Kalau kita terlihat jin yang mahu menakutkan, apa perlu kita buat? Lawan Haziq. Itu bukan saya cakap Haziq. Itu adalah sunnah. Dan juga itulah yang dibuat oleh para sahabat Nabi. Panjang hadis-hadis, banyak hadis. Lawan, tumbuk, baling batu, tikam, kejar. Itu dia. Okay? Itu sunnah. Tuan, baju beli mana? Ni hala kiri punya baju. Berapa second lepas pin letup tuan? 4 saat. Lepas asal ujung. Ikhwan Syafi, tuan, granat tu yang bahaya serpihan atau bahan letup padan tu? Dua-dua. Dia, saya minta maaf, saya lupa dah ada data teknik.
granat ni, yang bahayanya serpihan tu, dia pergi, correct me if I'm wrong, 5,000 meter satu saat kelajuan dia. 5,000 meter satu saat dia punya kelajuan waktu dia pecah tu. So waktu pecah tu, shrapnel yang kecil-kecil tu yang bila kena kita, dia tembus, dia pecah. Yang tu yang membahaya kan. Okay, tu dia. Saya pun dah lupa data teknik. Tengok jenis. Dan dia sentiasa bentuk V. Dia akan bentuk V. V tu maksud dia macam ni. Ni kau tanah rata, satu, dia macam tu. Bentuk V. Sebab itu orang take cover, orang tunduk, orang meniarap, lompat meniarap cepat-cepat. Sebab tujuan dia mengurangkan, bukan menyelamatkan, dia mengurangkan dia punya tu kan, kena cedera jugalah. Dia mengurangkan kesan. Meniarap pula tak boleh meniarap macam tu. Sebab letupan tu, dia akan gegarkan tanah, dia punya wave tu akan boleh buat kita punya paru-paru dah boleh pecah. Sebab tu dia kena meniarap macam ni. Dada jauh daripada tanah. Kau meniarap macam ni, macam dalam filem tu, jumpa Tuhan. InsyaAllah cepatlah jumpa Tuhan. Balik jumpa Tuhan lah. Duduk kat dunia pun nyusahkan orang kan. Tak nak dengar cakap, balik jumpa Tuhan kan. Lembut bahasa tak? Acik Ishak dah pakai baju sublimation tuan. Subhanallah, love bagi ni. Nick bagi Rose, subhanallah, love 2 crown, subhanallah. Terima kasih. Tak apa. Jadi kita kongsi-kongsi. Acik Ishak dah pakai baju sublimation. Tua hutannya tu, okey. Sedap pakai, bini cakap nak beraya dalam hutan ke? Alah, pakai untuk lepas raya kan. Masa saya main merem buluh pakai minyak tanah campur garam. Okey. Lah raya tak ada kening dan buluh mata. Nakai itulah korang. Okay, tuan, kenapa Malaysia tak ada tempat nak main airsoft, tapi kat Indonesia ada siap pakai full gear tactical? Airsoft kita ni masih baru dikenalkan. Ada saja grup airsoft kat Malaysia ada. Tapi kita punya akta ni terlalu keras sangat lah. Terlalu keras sangat. Kan? Bahasa dia mudah macam ni lah. Orang tak nak rakyat Malaysia ni pandai senjata. Macam tu cerita dia. Kan? Kalau ikut undang-undang tu, kita kena bodoh senjata. Kan? Rakyat biasa ni kena boleh tak tahu pun langsung. Itu yang tak bagus. Undang-undang tak bagus sebenarnya. Eri minyak cenuai tu boleh refill minyak lain ke tuan selain malaikat subuh? Boleh. Kejap dulu 60 komen. Waalaikumsalam. Okey. Salam tuan, boleh ke nak bersahur Gunung Jerai? Pergilah bang. Saya dekat Pahang ni. Okey. Tuan makan ubi membahayakan kesihatan. Claymore tu sama power granat ke tuan? Tidak. Claymore dia bahaya, tapi sebenarnya Claymore lebih bahaya. Sebab tu Claymore mine ni sudah pun digazetkan sebagai terlarang. Tapi negara mana je? Negara mana nak ikut undang-undang tu? Okey. Sebab dia punya graf tu membesar. Belakang dia 16 meter, saya masih ingat lagi. Depan tu jarak membunuh 50 meter. Tu jarak membunuh. Dia panggil jarak tu. Saya laki Safiah. Ya kah? Okey. Wan aku, tuan, kalau periuk api ni terpijak memang tak boleh nak disable ke? Ada 2 jenis. Satu jenis pressure release, satu lagi jenis, subhanallah. Terima kasih Nick. Sudah apa banyak sangat gift ni, Nick. Love, subhanallah. Banyaknya. Dia. Thank you for the rose. Tu dia beratus-ratus dia bagi rose ni. Subhanallah. Terima kasih Nick Zack. Okey, ni Wan Aqua tanya ni, kalau periuk api terpijak minta boleh disable. Okey, ada 2 jenis. Satu pressure release, maksudnya anda pijak, anda angkat baru boom. Satu lagi, anda pijak boom. Okey. Ni saya bagi basic lah, dia banyak benda ni semuanya asas semua ni. Siapa bagi ni? Nick bagi tu. Dah banyak betul, subhanallah. Nick ni nak pahala banyak ni. Onis, terima kasih bagi rose. Penoroka, terima kasih bagi rose. Nick, terima kasih bagi crown berderit-derit crown ni, subhanallah. Alibai, terima kasih, subhanallah. Okey, kejap, 39 komen. Nick, Diwan 19 Nick, banyaknya. Boleh buat live dengan Pak Mertua tuan? Ya.
apa mentua saya dah tidur. Mungkin lepas raya lah, lepas raya. Saya ada kat sini seminggu. Di sini seminggu raya di Chini. Kita boleh kenal lah Naga Chini, yang digelar Naga Chini. Bapa mentua saya lah. Guru silat yang sangat dihormati dan dikenali kat negeri Pahang ni. Okay. Tuan, tentera kita pakai RPG atau Gustav? Dua-dua. Dua-dua. Tuan Raya Cini tahu ni? Raya Cini. Duit raya tu, subhanallah. Terima kasihlah. Ni banyaknya crown dia bagi. Subhanallah. Hari tu jumpa kat masjid, tak ada nak tegur. Oi, mai. Saya tak apa. Dah achieve goal, alhamdulillah. Ada goal kat atas? Dah. Saya tak letak pun goal kat atas tu, tapi alhamdulillah. Saya tak tahu. Okey, set up new goal lah, apa benda ni, macam mana nak buat dia. Tak faham saya. Saya bukan tahu. Cancel lah. Fedacini bawah, Fedacini Timur. Cini Timur 2. Tuan Koko Rimba perempuan pantang Malaysia boleh minum ke? Buat sementara ni tak ada masalah. Jika anda tak ada apa-apa alahan tentang coklat atau apa-apa, tak ada masalah. Sebab Koko Rimba untuk semua lelaki, perempuan, tua, muda, anak-anak, semuanya. Okay. Azwan Paan, tuan, naskah kita ada latih kadet negara lain tak kat Malaysia? Saya tak pasti sekarang. Macam dulu adalah pertukaran kadet dengan Singapura, macam itulah. Singapura ada seorang daripada Singapura datang ke kadet kita. Banyak kita hantar keluar negara ada. Nabil Ladin, salam tuan, dekat Padang Tok Syekh boleh camping tak dekat situ atau dilarang? Tak ada masalah, boleh nak tidur, nak pasang kemah apa semua pun tak ada masalah kat Padang Tok Syekh tu, silakan kan. Nak camping, nak buat apa kan, nak tidur. Hari tu saya pergi, siap ada orang bawa anak bini dia duduk lepak atas tu berhari-hari, tak ada masalah. Semua atas tu payah nak jumpa air lah, itu kena bawa tong air sendiri kan. Dan yang kedua, yang paling penting sekali, pastikan anda maklumkan dulu kat Jabatan Hutan, atas tu ada Jabatan Hutan kan. Maklumkan dulu, kata nak tidur dekat Padang Tok Syekh, itu je, okey je kan. Tuan, apa pasal macam ada efek sound loceng bila cakap? Okey. Handsome boy, aku dah follow dah tuan. Ya. Bulan puasa ada hantu tak tuan? Sebab saya kena usik hari tu sebab dah seorang ada orang mengilai dah hutan. Syaitan sentiasa ada, cuma dia tak berapa kuat lah. Tuan, kenapa tentera Australia selalu training kat Ulu Pipe? Ulu Pipe kat mana? Tuan boleh cakap bunyi macam cekerik. Okey, kejap saya tekan ni. Okey, sekarang dah clear belum? Dah clear belum? Clear? Okey, kejap saya nak gerakkan lah. Macam ni. Kalau background, sekejap lah. Duduk jauh sikit lah. Okey, clear. Okey. Sebab sini memang banyak cengkerik lah, apalah semua. Nak cari tempat duduk lah. Macam gelap lah pula. Kalau kat sini. Waalaikumsalam. Kat sini lah. Tak sinilah. Senang, aman, damai sikit. Itu takut bising sangat. Okey. Okey, clear. Macam live paranormal kak. Okey, ngam Daripada ilmu saya baca anda punya mesej tu, tapi sebenarnya ubat saraf untuk ayah angkat saudara tu, saya nak recommend macam mana kan. Saraf ni banyak. Tongkat Ali pun saraf banyak lah. Pokok halban pun saraf ni banyak. Kita tak tahu saraf macam mana, jenis saraf tu macam mana. Pokok Haji Somat pun saraf banyak. Apa lagi tuan, buka bunga tari tengah malam. Sungai Kop daerah Kulim. Okey, Kril. Dia macam ni. Yang tu RCB. RBR Royal
tu yang ada satu company, kita sentiasa ada satu company Australia, dia duduk dekat Butterworth. Okay, dia duduk di Butterworth. Rifle Company Butterworth, RCB, tak silap saya. Okay, dia memang sentiasa dekat situ. Pangeran apa sayang tuan, masa mula masuk meminang anak naga Cini kena test tak? Tidak. Tak. Sebab saya tidak diuji dengan cara begitu. Kan? Saya diuji dengan cara lain. Okay. Boleh saya rekod. Naga tasik Cini betul wujud ke tuan? Biarlah ia menjadi rahsia. Konspirasi Obey, Waalaikumsalam. Tuan tak minat ke join paranormal? Tidak. Saya tidak berminat. Pada saya tak suka cari penyakit. Faham kot maksud tu? Saya tak suka cari penyakit. Saya tak suka mencari hantu dan setan ataupun itu. Kan? Tapi bila hantu setan timbul depan muka saya ataupun dia timbul mengganggu saya akan lawan. Itu cerita dia. Simple. I'm a simple man. Kan? Saya tak perlu mencari masalah. Saya tak mau menambah musuh. Baik daripada segi manusia ataupun jin. Simple man. Okay. Okay. Terima kasih yang tap screen, subhanallah. Daripada camp apa tuan kalau lalu Banjaran Tiwangsa ada nampak? Banyak. Camp mana? Kau dulu dipanggil 301, 302. Dekat Batu Melintang. Kan? Di kawasan tu memanglah. Terima kasih. Pangeran apa? Tuan ada tips tak? Nak didik anak muda sekarang, sebab saya kerja bahagian disiplin. Okey, mungkin ni cikgu kot. Cuma anak muda sekarang degil semacam. Okey, dia macam ni. Anak muda degil adalah satu perkara yang normal. Kalau dia tak degil tu bukan anak muda. Okey. Apa yang boleh kita buat ialah kita kena tunjukkan pada mereka bahawa kita lebih degil daripada mereka. Okay. Kalau mereka nak tunjuk something, kita tunjuk bahawa kita ni lagi otai daripada mereka. InsyaAllah. Okay. Contohlah, tunjuk contoh. Orang anak muda ni, dia mereka mencari, lah subhanallah, oh raya dah. Sepertiga bagi. Itulah salah satu cara dia. Kalau betul lah macam saya bagi tahu. Anak muda, kalau dia dah muda, darah dia panas, orang kata. Kalau dia tak degil, tu bukan anak muda. Apa yang kita boleh buat, kita tunjuk contoh. Sentiasa bagi guide orang mereka. Guide. Memang mereka takkan ikut guide kita 100%, tapi mereka akan ingat, itu perangai anak muda. Kita muda dulu pun mak kita beletih. 10 kali beletih. Kita malas lah. Tapi kita dengar. Dia memang macam tu. Bahasa dia, batu yang keras, kalau kita lagakan dengan batu, pecah. Batu yang keras, kalau kita titik dengan air, titik, melekuk batu tu. Ya? 305. Oh, 305. 305 dekat ni. Kalau 305 dekat, kau dululah, 305 Bukit Kayu Hitam. Tapi kat Syazwan sama duit raya ada ke? Ada piramid kat tuan dalam hutan kita. Buat sementara ni tak ada. Tuan kenal ke Major Razali Keep It Up? Tak kenal. Mungkin waktu saya masuk dulu, beliau ada ke tempat ialah saya. Okay. Ramai. Ratus ribu kan dah sekarang, mana kita nak kenal. Kan? Daripada Zar, tuan apa pendapat tuan tentang tradisi tentera lapor kelab, lapor mes gunakan banyak duit? Okey. Ada pro and con dia. Satu dia, kalau sesuatu tu dibuat, dia ada RNC atau RNC. Bil RNC. RNC tu kalau tidak berlebihan dan yang nak orientasi itu bersetuju dengan jumlah-jumlah sekian-sekian, maka dibolehkanlah. Tapi kalau dah sampai berlebihan, sampai nak kena buat pinjam koperasi tentera lah, apalah semua, itu dah jadi penganiayaan. Itu dah jadi penganiayaan. Okay?
Dan tradisi itu sebenarnya kalau kita pergi kat negara-negara luar, tak wujud benda tu. Kita kata kita ikut British. Saya pelik. Saya pergi tengok British, saya pergi tengok tentera British, saya pergi tengok tentera Australia, tentera New Zealand yang sama memang gunakan British 100%, tak wujud benda tu. So benda tu sebenarnya diwujudkan dalam kita punya tradisi saja. Maksud dia mengada-ngada. Itu kat situ datang lebih-lebihan tu. Kan? Dia bab duit ni lah benda personal. Kan? Gaji orang tu adalah personal. Saya memang tak setuju daripada dulu lagi pun. Kan? Kalau benda saya boleh halang, saya halang. Tapi siapalah saya kuasa kecil je. Saya bukannya panglima terdarat berbintang-bintang atas bahu kan. Saya meja kecil je pun. Paling tinggi pun. Kan? Waktu saya kapten, waktu mana nak ada kuasa. Tapi takat mana saya boleh halang, saya halang. Sebagai contoh, dulu saya pernah jadi pegawai akaun kepada Wisma Bintara, Wisma saja nak panggil, Wisma Bintara, Pulada. Ni saya cerita saya punya pengalaman. Waktu saya ambil jadi pegawai akaun yang jaga akaun untuk Wisma Bintara Pulada, saya dapati dalam akaun tu ada RM100,000. Saya jadi confused. Kenapa mes ni diwujudkan nak kumpul duit? Dia macam masjid lah. Masjid tak sepatutnya kumpul duit. Masjid ada banyak sangat duit, itulah masjid tak bagus. Sama je dengan tu. Dalam sistem akaun tentera, kan, kalau sesuatu mes tu dia ada banyak sangat duit, maksud dia mes tu tak bagus. Jadi apa yang saya buat? Kan? Waktu tu saya masih ingat lagi, ini tahun 2000 apa? 2001 saya buat perbelanjaan, saya keluarkan sendiri, minta yang dipertua dengan Wisma, sarjan encik semua sign. Sarjan semua sign. Okey, sign semua okey, buat mesyuarat diorang tu secara ringkas. Kan, saya keluarkan duit tu buat jamuan makan kepada semua sekali dengan anak-anak mereka semua tu, dan bagi balik kepada mereka. Duit-duit tu untuk mereka guna untuk kursus, untuk itu, untuk ini. Ini benda-bendanya yang sistem dah ada, pelaksanaan tu je. Agak-agak bila raya tuan, tak tahulah, besok malam kita dengar. Kalau dengar hari Khamis, okey je kita. Tuan baru live, baru live. Hari ni tuan live sampai pukul apa? Saya plan nak live sampai pukul 3. Soal alang malam ni malam 29. Kalau live sampai pukul 3, saya harap siapa-siapa yang masih berada live dengan saya pukul 3 tu, kita end live, kita buatlah sembahyang hajat, kita buat sembahyang taubat, 2 rakaat pun. Kan? Lepas tu, buatlah zikir ke selawat ke apa yang ringan-ringan yang mampu kita buat. Boleh? Malam 29 tu. Kalau malam ni malam tak akhir Ramadan tau. Tahun depan tak tahu lagi. Jadi saya sengaja buat live malam ni, sama-sama kita sampai pukul 3, lepas tu kita ni betul tak? Ya? Kita dapat pukul 3 kan? Sepertiga malam lah. Siapa-siapa yang live, sebab tu saya live malam ni. Dah beberapa malam lah saya tak live. Boleh kan? Okay. Ya. 9 Yankee 29 Jun. Tahun depan insyaAllah. Ya betul. Tuan ada mana? Saya ada dekat Chini Timur. Pekan Pahang. Okey. Rumah kecil tepi sawah. Tuan, USIS boleh expose diri kat medsos ke? Boleh. USIS dah tak wujud dah pun. USIS dah tak wujud dah. Benda tu bukan satu kerahsiaan besar pun. Sebab USIS ni zaman komunis, zaman dahulu. Kan? Itu komunis pun dah serah diri pada 1980. Orang dah buat memoir. Dah buat buku dah tentang USIS, tentang kehidupan mereka, apa semua tu. Itu semua jadi pengalaman, jadi biografi. Tak ada masalah pun. Kan? Malah banyak operasi-operasi kita dulu pun sudah declassified. Maksudnya dulu operasi itu berdarjah rahsia, sekarang dah turun pada terhad. Tak ada masalah, semua orang boleh. Okay? Rai sini. Dr. Stranger 9 tuan, saya nak berguru dengan tuan tentang ilmu kedaunan untuk ubatan. Boleh? Saya tidak meletakkan diri saya sebagai guru Dr. Stranger. Bab-bab ni saya sendiri pun tak berapa mahir. Apa kata kalau Dr. Stranger datang jumpa tutup guru saya? Itu memang bidang mereka. Alang-alang nak berguru, biar berguru dengan orang yang grandmaster lah. Belajar dengan saya ni, saya tahu berapa jenis je pun. Kan? Belajar dengan mereka lagi bagus. Terus dapat. Seperti mana saya tengok sebelum ni pun,
yang orang ambil PhD daripada UPM, daripada Universiti Melaya, daripada UKM, daripada USM, datang dekat Gunung Jegai, belajar dengan Tok Guru. Kan? Mereka belajar, mereka buat thesis, mereka buat yang ambil master, yang ambil PhD dalam tu, mereka punya subjek tu, herba tradisional apa semua ni, kan? Mereka belajar. Boleh. One Spawn. Tuan, tempat terpaling keras yang pengalaman pernah alami sepanjang hidup tuan kat mana? Rumah saya duduk kat Sandakan tu lah. Yang saya duduk 2 tahun lebih, 2 tahun setengah. Rumah tu rumah berantu. Saya duduk situ seorang-seorang. Macam mana duduk? Itu memang kerah. Kalau dah lautan ni okey lagi, tapi rumah tu sebab dia tak nak keluar, dia duduk dalam tu, kita hambat ke sini, dia masuk ke sana, hambat ke sini, leceh. Saya duduk seorang diri pula tu. Yang tu dah roboh dah rumah tu. Saya penghuni terakhir lah rumah tu. Lepas tu tentera buat apa orang panggil tu, projek apa tu, perumahan baru, dirobohkan semua sekali, dia buat perumahan baru untuk tentera kat situ. Yang bestnya, waktu projek tu dijalankan, rumah saya tu dia orang last sekali roboh. Pekerja pergi duduk situ sebab rumah saya ujung sekali. Rumah tu seketul sebiji je, rumah kayu lama, ujung sekali, ujung camp, tepi hutan. Jadi pekerja duduk situ, lala pekerja pun lari. 2-3 kali kan dia orang nak cuba nak tolak rumah tu dengan bulldozer mati ya. Lepas tu lala, alhamdulillah lah dia orang minta tolong siapa dapat. Saya duduk situ 2 tahun setengah seorang-seorang. Ada tu saya punya, saya dah cerita banyak kali yang tu. Bukan saya nak duduk situ, dah terpaksa. Macam mana duduk kan, hadap apa ni, dah lama tak tengok tuan bersilat, belanja sikit tuan. Macam mana nak silat lupa, tak pandai dah, boleh lah sikit-sikit. Budak gemuk tersakiti. Tuan, macam mana nak hilang rasa takut hantu? Ilmu. Apa maksud ilmu? Bukannya ilmu baca-baca tu semua, itu ya juga, tapi ilmu yang paling penting ialah anda kenal. Bila kita takut satu benda tu, kita kena kenal benda tu. Mana nak kenal? Hadis. Banyak hadis-hadis ulama-ulama karang tentang jin, syaitan, hantu ni. Baca, baru kita faham, dia makan macam mana, dia macam ni, perangai dia macam mana, dia macam ni, macam tu. Bila kita faham, okey. Manusia hanya takut pada benda yang dia tak tahu. Bila benda dia tahu, dia tak takut. Okey? Riz, Assalamualaikum tuan, saya dah hajat. Ya. Panglima si Bongkok Tanjung Putih. Selamat Hari Raya Tuan, kirim salam saya pada Tok Mat dengan Ustaz Salim. Waalaikumsalam. InsyaAllah nanti saya balik Kedah, saya maklumkan. Tahun ni raya mana? Ya, saya ada di ni. Saya ada di Chini. Felda Chini, rumah mertua saya, Cikgu Rahim Naga Chini. Dia kacau macam mana? Saya panjang dah saya cerita pasal tu. Saya dah tulis lah kisah tu. Salah satu je waktu barang tengah baru sampai. Saya pindah daripada Sungai Petani. Waktu tu saya duduk Sungai Petani 2007 bulan 3. Bulan 3, hujung bulan 3. Pindah ke sana sebab jawatan saya dekat 22 RMD tu adalah sebagai OC. So saya pindah ke sana. Sampai ke sana ialah barang ni tak sampai lagi. Barang naik kontena, naik kapal. So 2 minggu lagi baru, 2 minggu 3 minggu baru sampai. Jadi kebetulan bila dah sampai kat sana, terus masuk latihan. Saya masih ingat ni latihan pasak bumi. Habis-habis latihan tu dalam seminggu lebih tu, sampailah kontena tu dekat Sandakan, pelabuhan Sandakan. Jadi hantarlah truk pergi sana. Kan, hantar truk askar dengan anggota 2-3 orang, anggota fitik dia panggil, untuk bawa barang-barang, keluarkan daripada kontena, naik truk, bawa balik camp. So sampai, saya pun pergilah. Jadi waktu tu QM, saya tanya dekat QM ni quartermaster, orang yang mengawal logistik lah.
Saya tanya rumah mana yang ada, dia kata itu je rumah yang ada tuan, itulah rumah terbaik. Kata okey tak apalah, saya duduk lah. Memang betul lah rumah terbaik pun. Yang bestnya tak ada seorang pun anggota tentera saya cerita apa dekat rumah tu. Sebenarnya sebelum tu geng-geng ni semua dah tahu dah rumah tu ada apa. Kan saya mana tahu kita baru duduk situ. Kan. Lepas tu sampai saya tunggulah saya dekat tu, saya turunkan motor, turunkan barang saya, barang baju lah apa semua ni, barang rumah. Masuklah dalam tu. So 3 tan tu tak cukup, kena pergi balik ke pelabuhan Sandakan. Camp dekat Batu Tujuh Sandakan ni. Jadi tengah duduk situ, duduk tengok barang-barang ni dengan sepenuh-penuh dekat ruang tamu kayu, dia rumah kayu panjang. Dia ada tangga tu, naik tangga. Rumah kayu yang atas tu, bukan rumah kayu yang rapat ke bumi tu, rumah kayu yang atas tu, yang naik dalam 2-3 tangga lah, bonek. So dia punya lantai pun kayu ketang tu. Ya, semua kayu. Lama dah rumah tu. Jadi duduk situ, waktu tu ujian pertama saya. Saya toleh-toleh tengok sofa murah, sofa L yang tempat duduk dia terangkat. Ni bang, saya bercakap ni, benda tu kacau saya pukul 12, pukul 1 tengah hari tu, bukannya malam. Waktu tu berdebar hati, tengok astagfirullahalazim. Kan, terdiam kat saya. Tengok, waktu tu mula meremang. Orang naik ya. Saya punya perangai ni bila meremang saya jadi marah. Saya tak jadi takut, saya jadi marah. Saya jadi marah. Baca ayat ringkas je, saya hentak tumit pun berdengung jatuh balik. Hentak tumit dekat lantai, benda tu jatuh balik. Tung. Waktu tu saya tak sedar. Saya keluar pada rumah tu, duduk diam. Siang-siang ni tengah siang, duduk diam. Lepas tu sampai terak tu sampai lagi. Masuk kan malam tu saya duduk fikir, macam mana aku nak duduk sini ni? Mana aku nak duduk sini? Saya tak tahu apa cerita lagi. Saya panggil lah Zaidi tu. Zaidi ada kot dalam ni, dia selalu dalam live saya. Tu saya punya Batman tu. Dia PTI, dia last kali dia berhenti tentera sebagai pangkat sarjan. Tu dia selalu dalam live saya. Itulah. Malam tu buka lampu, tidur kat, sebab dah bubuh katil kan. Katil dah masukkan kat bilik utama. Bilik utama tu ujung sekali. Masuk ujung sekali. Tu bilik master bedroom. Kan, papan lantai papan. Tu saya duduk tengah nak tidur ni, hati saya kata, sebab siang tadi dah kena lah, jadi buka lampu memang tidur terang. Tarik selimut, baik nah. Ingat lagi selimut saya tu yang bentuk rimau, bentuk macam rimau punya tu kan, ni belang-belang rimau tu. Duduk diam. Memang saya tak nak baca apa-apa. Sebab saya nak tengok apa benda dah kacau aku ni. Buka mata, lampu tertutup, switch. Air. Pergi, buka balik lampu. Duduk balik. Dah ada main switch, saya diam. Waktu tu baru saya baca dalam hati. Saya baca dalam hati, tak baca kat mulut. Baca lah ayat-ayat biasalah, benda-benda biasa baca. Al-Fatihah, baca. Tenang, diam. Buka, yang ni. Waktu saya tengah selimut tu, buka mata sikit, dah nampak dia berdiri hujung katil, kat kaki saya, tinggi. Dia punya hitam, dia nampak terang hitam, sebab buka lampu. Nampak hitam betul. Tinggi. Dah tahu ini jin ni. Jin. Dia sengaja menyerupa tu, kurang ajar nama tu. Ingat ke? Dengan dia punya kepala dia tunduk macam ni. Rambut panjang. Jantan, bukan betina, itu jantan. Memang nampak dia jantan. Badan dia berjenis badan besar, tinggi. Saya tengok tutup tu terus dah baca lah. Terlena bangun sebab sana matahari terbit awal. Dia baris PT pagi sana pukul 6. Berbaris dekat padang kawat. Sebab matahari sana terbit memang awal sana kan, paling awal. So pukul 5 lebih tu dah jaga kan, terus pergi. Saya tanyalah kat sebenarnya anggota, waktu tu buat anggota saya cerita, tuan
tuan okey ke rumah tu? Kenapa tanya? Tak adalah tuan okey ke? Okey je. Diorang diam lagi. Lepas tu baru tahulah, oh macam tu. Hadap je lah. Okey. Ustaz Salim dah lama tak dengar kisah dia okey ke? Alhamdulillah Ustaz Salim, alhamdulillah okey. Main TikTok tuan minyak je kayu boleh minum sikit tak? Tak digalakkan, tapi kau nak minum insya-Allah selamat. Itulah kisah-kisah dulu-dulu lah, mana larat benda ni. Lepas tu bila saya, Waalaikumsalam Abdul Bahari. Tuan berapa hari berada di sini? Khairul Azhar Rosel. Mungkin 4-5 hari. Hari-hari jin kacau. Muak dah. Berapa lama untuk? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Bosan lah sampai siang-siang. Siang-siang dia berdiri. Ada satu masa tu memang saya kejar dia keliling rumah. Dia bukan berani tak berani tu. Kita kena berani. Nak buat macam mana? Kalau kita layan, dia macam ni. Sifat dia seperti anjing. Kan? Anjing, kalau kita berani, anjing tu takut kita. Kalau kita takut, anjing tu akan dia makin dekat. Itu perangai. Macam tu lah. Kan? Perangai. Apa yang saya buat dulu tu sebab saya ilmu tak tinggi. Jadi apa yang saya tahu dulu, saya bakar. Saya bakar gaharu, ada jenis gaharu. Kemenyan tu. Kemenyan ni ada 2-3 jenis. Kemenyan Arab ada, kemenyan hantu ada, kemenyan ni banyak jenis. Kan? Ada saya bakar. Saya bakar dekat ruang tamu tu, saya panggil. Memang saya panggil. Panggil macam tu je. Bukan panggil tu. Bagi salam, cakap kat dia. Nak kena bincang. Sebab yang saya geram ni, waktu hari kedua, basikal roda 3 anak saya, Muhammad Farhan, dah besar dah Farhan. Dulu kan ada anak basikal roda 3 yang kaki kat depan kayuh tu, kan? Yang belakang dia tu, budak-budaknya, baby, anak-anak. Dia berjalan sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hak tu paling stres. Tengok dia berjalan sendiri ni. Bila kita cakap, dia diam. Tu kurang ajar. Sebab tu saya tak suka bila orang tanya paranormal ke apa ke. Saya tak minat nak pergi ke arah tu. Nak buat apa? Saya bukan nak mencari musuh. Baik musuh dari segi manusia atau musuh dari segi jin. Untuk apa? Tapi kalau dia dah berhadapan depan-depan kita tu, kita kena lawan lah. Itu je. Itu je. Buat macam mana? Bujang lagi waktu tu. Waktu tu saya dalam proses cerai dengan Mak Farhan. Waktu tu. Dalam proses nak bercerai waktu tu. Saya pindah kesanakan. Mak Farhan tak ikut saya lah. Saya duduk sorang-sorang. Tapi barang-barang semua dah loading kan. So dia duduk dengan, saya punya mertua lah, bekas mertua. Itulah. Tuan kejar tu boleh nampak ke? Bukan saya saja, Panji. Setiap askar 22 RMD dulu, dekat sebelah rumah saya ni, dia ada satu pos untuk pengawal. Pos tu dalam tu ada buku. Pos tu macam ni, besar ni je. Lepas tu dia pacak kayu. Tu tempat pengawal akan report. Macam malam-malam macam ni, setiap 2 jam sekali pengawal ronda akan 2 orang akan datang. Lepas tu dia akan tanda buku lah. Dia dekat dalam kem-kem tu besar. Jadi pengawal ronda ni dia akan, kalau askar panggil pengawal api, dia akan pergi daripada satu pos ke satu pos. Pos ni pos yang kecil. Pos macam letter box tu. Dia akan pergi, dia akan tanda sebagai tanda. Lepas tu dia pergi. Dekat tepi rumah saya ada satu pos. Jadi ramai sangatlah askar-askar yang tahu rumah saya tu sebelum saya duduk. Kan? Sampai ramai yang mengelak lah. Tengah malam dia orang tak nak lalu rumah tu. Dia pergi tempat lain. Jadi tengok kat buku tu kosong. Kan? Dia orang tak lalu situ. Dia tak tanda tangan. Ada yang kata nampak atas bumbung, ada nampak tu. Waktu tu saya tak duduk lagi. Waktu saya dah duduk pun, dia orang masih nampak lagi. Lepas tu yang buat perjanjian tu. Nak halau saya tak pandai. Sebab dia bukan satu, dia banyak. Rupa-rupanya, bila tanya pada orang yang pandai lah, laluan dia kat situ, laluan bawah tu, rumah tu, bawah tu sikit, dia ada laluan caruk air lah. Kalau orang Kedah panggil caruk air tu, anak air yang kecil tu. Semak-semak tu, tu. Dia laluan dia kat situ. Dia cross kat rumah saya ni. Dia turun pergi ke bawah macam ada tasik kecil. Ada Pulau Melayu tu kat situ. Laluan dia. Dia laluan. Dia bukan laluan satu. Laluan macam Federal Highway lah. Semua pakat lalu kat situ. Itu yang kena. Tasik. Sebelum saya ada 2 keluarga duduk situ. Dia orang buat rumah tu sebagai rumah transit.
Dua-dua keluarga tu pukul 1 pagi 2 pagi lari keluar, bawa anak kecil, baby semua lari keluar. Sebab diorang tak tahan, dikacau dalam tu teruk sangat. Tapi rumah tu memang cantik, dalam ni memang cantik. Gila. Rumah quarters tu dulu QM pernah duduk situ, ada satu QM tu. QM ni quartermaster, dia duduk situ. Dia buat rumah tu, ya QM duduk situ kan, jadi dinding cantik, di lantai ada shellac apa semua, nampak cantik lah. Dalaman dia tu walaupun luaran kayu kan, luar dalaman tu nampak cantik kan, kemas, wiring dia elok. Itulah kisah dulu. Macam Pak Bat buat clocking kata, ya macam tu. Lah kat Chin Timur, ya. Saya lawat Barrack tiap malam sampai buat tempat barbecue. Okey, itulah dia pengalaman dulu-dulu kan. Tu duduklah hadap 2 tahun setengah hadap lah, buat macam mana. Ya. Apalah yang boleh dibuat waktu tu. Kita nak kena kerja, so waktu kerja kena kerja kan. Satu benda yang saya stres ni waktu ada satu kali tu petang tu ada sukan. Sukan pukul 4 petang dah kena balik sukan, sebab dekat sana matahari terbenam pukul 6 sebenarnya dah terbenam dah kan, jadi balik pada kerja lepas Zohor tu, 12 lebih Zohor sana balik naik motor. Waktu tu saya ingat saya pakai motor Modernas 150. Modernas 150. Skuter dulu kena hebat lah, siapa bawa 150 ni kena okey lah, cerita tahun 2000 kan. Modernas apa dah? Modernas Elite. Lama lah kan. Lepas tu sampai depan rumah ni dengan pakai uniform, nak tukar baju sukan lah. Lalu elok dia berdiri dekat tu tengah hari tu, kau ajar lah. Dia berdiri betul-betul dekat tingkap nako. Kita pun tengok, saya berhenti depan rumah tengok, patah balik bagi alasan kat CEO. Waktu tu CEO ingat kena Colonel AB Aziz sebelum kena Norazan. Dia Modern Elite boleh join dengan Mosquito. Tu dulu lah. Perjanjian pakai lawyer lagi kukuh. Bukan hijab terbuka. Dia bukan hijab terbuka. Dah dia nak tunjuk. Dia tunjuk diri pada kita. Jangan lawan. Jangan duduk diam. Dia munculkan. Bukan kita minta. Simple je. Tuan je konvoi tak masa tu geng-geng motor? Sebelum 2004. Yalah. 2007 yang saya pergi ke Sanakan tu. Sebelum pergi situ, waktu saya duduk Sungai Petani tu, saya ni anak-anak muda, lantik saya jadi Presiden Kelab Skuter. Presiden Kelab Skuter. Waktu tu saya Kapten lah. Kelab Skuter Sungai Petani. Aduh. Ingat ni, awet-awet skuter punya. Ramai kat Sungai Petani tu. Dengan geng lelaki, ramai seronok lah diorang. Skuter geng Hawa tu kan. Sebab itu lah. Okay. Dulu. Seronok-seronok je. Rumah mertua kat Tasik Chini. Tasik Chini taklah jauh. Ni Chini Timur. Taklah jauh. Tuan tak minat motor besar ke? Kawasaki Nagata. Saya waktu lieutenant muda dah pakai motor besar. Waktu saya kat Kelantan. ZZR. Itulah motor pertama saya. ZZR. Kawasaki ZZR. Sampai jahanam motor tu. Motor tu jatuh gaung dekat
jalan jeli naik atas bukit tu, jatuh bro. Lala fed up tinggalkan kat Gerik ya. Kalau datang apa tahun 2001. Ya, malam ni kita last sampai pukul 3 je ya. Lepas tu kita sementara pukul 3 ni mata terang, bolehlah kita ni buat semayang sunat ke apa sikit-sikit lah. So, perjanjian dengan makhluk tu macam mana? Saya buat perjanjian mudah je. Perjanjian saya waktu tu, saya bagi tahu direct. Bilik saya jangan kacau, ruang tamu ni jangan kacau. Sebab ruang tamu tu pasal tak barang semua tu, bilik saya jangan kacau. Sofa tak kacau, memang tak masuk dah lepas tu. Alhamdulillah, betul. Tapi yang lain dia punya pasal lah. Dapur, sebab rumah tu majang kan. Dia nak pun dia punya pasal lah. Saya buat macam tu je. Jangan kacau. Sebab target saya senang. Target saya jangan kacau aku punya kerja. Aku ada kerja. Aku OC, Charlie Company. Ni aku nak buat kerja aku lagi sebagai pegawai. Sebagai tu banyak kerja aku nak buat. Fikir pasal hantu setan. Buang masa. Kalau kita fikir sangat, kita boleh stres. Saya cakap macam tu direct je. Ada tu kisah yang saya tulis tu. Itulah kejadiannya. Semua orang boleh buat je sebab. Semua orang boleh buat. Macam mana saya buat. Tu je. Dulu gaya-gaya hip hop sekarang skuter berpuluh ribu ada ya. Skuter yang pasang lagu kuat-kuat dulu. Ada gambar motor tak tuan? Belanja sikit tuan. Alah bang, zaman kami tak ada handphone bang. Zaman kami tak ada benda-benda macam tu. Handphone yang korang yang ada kat tangan korang ni tak ada zaman kami dulu. Kan? Public phone je. Ada lagi tak kisah rumah tu tuan? Ada, tengok dekat saya punya F. Dekat saya punya F tu type je 30 kisah. Ataupun search 30 kisah Major Fitri. Saya dah tulis dulu. Saya tulis tak silap saya 22 kisah. Yang lagi 8 tu saya cerita secara tu tapi rekod. Ada dekat F. Cari je. Kan? Lama tu saya tulis kisah tu. Tapi ingat setiap kisah saya tulis tu, kisah tu tak penting. Kisah hantu setan ke, kisah saya jumpa binatang, gajah, rimau ke apa semua tu, itu tak penting tau. Kisah saya operasi, itu semua tak penting. Itu terang saya beritahu. Anda akan jumpa beribu-ribu kisah lagi yang lebih hebat daripada kisah hidup saya. Yang pentingnya, bila baca kisah saya tu, bukan kisah tu. Ialah apa pengajaran. Sebab tu setiap kisah tu, di bawah tu saya akan tulis, apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada kejadian yang berlaku pada saya. Itu yang penting. Sebab kalau nak sebut kisah, semua orang dalam ni, 700 orang, semua ada kisah. Semua ada kisah. Semua ada kisah. Mungkin berganda-ganda lagi dahsyat daripada saya. Okey. Tapi yang penting, apa pengajaran? Sebab tu kisah-kisah hidup saya yang saya pilih, yang saya tulis dekat F tu, memang untuk dijadikan pengajaran. Bukan kemegahan, kebanggaan. Nak buat apa? Tak ada benda yang nak dibanggakan pun. Kan? Itu, anggaplah itu sebagai satu keikhlasan saya nak mendidik orang. Didik ni. Kalau dalam hal ni, buat begini. Kalau dalam hal ni, ini pengajaran dia, kita buat macam ni. Itu dia. Ya? Deal kosong ke tuan, kan ada benda tu minta tuan. Jangan sekali-sekali bagi. Ingat ingat ni kalau kita buat deal dengan makhluk yang kita tak nampak, yang pertama kita tak nampak, lepas tu dia buat deal dengan kita pula. Ingat, kalau dia minta kita walaupun sebutir beras, kita jangan bagi. Sebab bila kita bagi walaupun sebutir beras, ingat ni saya sebut sebutir beras, bukannya ayam golek seko, bukan ni kambing seko, tak, sebutir beras. Kalau dia minta walaupun sebutir beras, maksud dia dekat situ, siapa hamba, siapa bos? Cuba cerita saya. Siapa yang jatuh taraf menjadi hamba, siapa yang jadi khalifah? Dialah jadi khalifah. Kita jadi baruah dia. Kita pula penat-penat pergi cari beras. Beras tu adalah orang tanam. Manusia yang tanam. Nak dapat sebutir beras bukannya senang bang. Nak tunggu berbulan-bulan beras tu masuk kilang, proses-proses apa semua ni. Lepas tu masuk kat kedai, pergi pengedar pergi kat kedai pergi kat itu sampai kita beli. Kita pula kerja macam nak gila. Cari duit nak beli beras. Dapat beras pergi bagi kat dia. Walaupun sebutir beras. Ingat tu. Ingat tu sampai mati. Okay? Ingat. Kalau kita turut apa yang dia nak,
automatik dia adalah khalifah, bukan kita manusia khalifah. Kita automatik jadi kuli dia. Sedangkan kita patut jadi khalifah. Kat situ bahayanya permainan itikad dia tu. Dia kata tak apa, aku boleh tinggalkan tempat ni dengan syarat hang bagi aku pisang satu. Kita pula jadi baru daripada ambil kita. Sedangkan dalam hadis dah terang-terang dah. Makanan jin sekian. Makanan jin Islam sekian. Makanan jin kafir sekian. Hang makan. Cari kau punya makanan sendiri. Bukan urusan aku. Nah, yang tu kena hati-hati sikit. Hati-hati ya, benda-benda macam tu. Berhati-hati. Barulah kita jelas. Sebab tu kisah-kisah hidup saya yang mana saya tulis, dia pentingnya pengajaran tu. Kalau pengajaran tu anda tak dapat, kisah-kisah hidup saya yang saya tulis, yang saya ceritakan tu hanya jadi semata-mata kisah. Semata-mata cerita. Semata-mata penyedap telinga, kan? Semata-mata kata orang orang kata macam Mak Saleh kata tu, yang sebelum tidur tu, kan? Sebelum tidur tu orang bercerita pada zaman dahulu terdapat satu puteri duduk atas menara, macam tu. Okey. Tuan boleh cerita apa jenis makanan depa? Banyak. Kalau makanan yang Muslim ni, tulang-tulang yang dibacakan Bismillah. Dia akan makan tulang tu, tapi bukanlah makan tulang tu daripada dia punya wak kat tulang tu dia makan. Okay? Itu ada tu, dekat 30 tu ada salah satu je tu saya tulis khas ilmu asas mengenai jin. Itu semua yang sudah saya kolekkan dalam semua banyak benda anda baca. Jadi kita boleh faham. Oh macam tu. Itu asas, itu tahap paling asas. Faham yang tu, insya-Allah. Okey. InsyaAllah. Faham takat yang saya tulis pun anda dah okey dah. Kan? Tapak asas anda dah betul. Lepas tu barulah anda nak belajar ilmu apa-apa pun, pastikan tapak asas tu dah betul. Sebab tapak asas yang saya tulis tu, yang dikumpulkan dalam banyak daripada kitab sana, daripada kitab ni orang susun tu, itu asas. Datang daripada hadis, datang daripada para sahabat, datang daripada itu dia. Ya? Okey. Apa deal tuan buat? Deal saya macam tu. Saya cakap tadi. Tuan Ji Saudara kita, kenapa kita tak boleh tolong dia tuan? Nanti anda baca. Nanti anda dapat jelas. Lapan 3 10 tuan, berapa tahun tuan Puladar, berapa tahun buat sana? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun je. Sebab kita buat jurulatih survival, lepas tu jurulatih cawangan peperangan hutan, lepas tu buat jurulatih taktik, YO, jurulatih ketua platun. Dah. Lepas tu 2005 yalah, kursus semua kat sana lah. Kursus patah balik tu normal lah kan. Buat jurulatih 3 tahun. Tuan, F tuan nama apa? Guys, tolong typekan saya punya F tu. Tolong typekan. Sebab saya nak cakap sebenarnya tak boleh sebab TikTok ada undang-undang. Saya boleh pinkan saja. Okay? So, tuan, kenapa berhenti awal sangat? Tak awal lah, Humairah. Ada 25 tahun kerja. Takkan lah saya ni. 25 tahun. Ni, Big Fish ni. Terima kasih, Big Fish. Ini nama saya punya F. Okay? Itu je. Hai, Ustaz Domir. Waalaikumsalam, apa khabar? Pencen dah kau? Okey lah. Ya, pencen dah. 25 tahun pencen. Bertenang. Saya dah pencen 4 tahun dah. Saya pencen waktu PKP tu, 2020. Sonok saya. Alhamdulillah, lega. Selamat malam. Okey. Tuan ada mengajar silat ke? Dah tak mengajar dah. Ramai lah jurulatih-jurulatih muda yang mengajar sekarang. Dulu-dulu mengajar lah. Sekarang dah tak mengajar dah. Ramai jurulatih-jurulatih muda yang kita dah latih, dah ajar semua. Ramai. Lega tapi rindu? Tak. Saya tak rindu dah kehidupan tentera. Saya tak rindu. Satu je kalau orang tanya tuan, paling tuan ingat apa dia? Satu benda je yang saya rindu dalam tentera, PT pagi. Yang lain saya tak rindu. Yang lain saya tak rindu. Once upon, dulu masa saya kecil-kecil 80-an, tiap subuh ada je bunyi trompet kat camp. Sekarang tak ada dah kan? Ada, mesti. Dia bukan subuh. Nama dia
Reveille kan. Tiupan Reveille pagi tu 6.30. Okay. Tuan pernah training kat luar negara, saya cadet dekat sana. Cadet kat New Zealand. Tuan hutan, muka baby face lah, apa rahsia. Filter kot. Cuba tengok, ada filter tak dalam ni? Tengok jap. Sekejap. Saya kena check betul-betul. Kadang-kadang staff-staff ni ada filter-filter. Enhance. Filter. Tak ada. Makeup tak ada. Ni kot. Handphone punya filter ni kot. Tuan, ada lagi kawan-kawan tuan yang askar pengalaman misteri macam tuan? Oh, ramai je. Ramai. Cuma mungkin mereka tak ada follower ramai. Mereka pula jenis ada askar-askar ramai yang saya kenal. Mereka tak suka bercakap kan. Macam saya ni, saya suka bergaul dengan orang. Saya suka bergaul ramai-ramai. Saya orang tanya, saya suka berkongsi. Macam tu. Dia masing-masing punya orang. Sedangkan pengalaman mereka lagi hebat. Kan? Itu normal. Sekarang sudah bergelar YB lah tuan. Yang bersara. Betul. Yang bersara. Tuan pernah bekerja di RPS ke? Pernah. Sekejap 2018. Saya kerja kat situ 2 bulan. 2 bulan. Lepas tu ditarik balik. 2018. Regimen Perhubungan Strategik. Keluar Januari 2018. Betul. Lapor dekat RPS. Temuduga dengan CEO RPS. Waktu saya temuduga masuk, itulah temuduga saya masuk dan itu jugalah temuduga saya bersara. Serentak. Masuk tu, selamat datang Fitri dan terima kasih datang Hikmat. Itu je cerita dia. Okay. Assalamualaikum pakcik. Pakcik tak tidur lagi ke? Jangan panggil saya pakcik dalam live. Saya sensitif. Sebab saya ada, orang panggil tu apa? Sindrom pertengahan usia. Apa orang panggil tu? Kan? Apa orang panggil? Sindrom apa? Pertengahan, konflik pertengahan usia. Macam tu. Jangan panggil saya pakcik. Siapa saya panggil saya pakcik, saya block. Automatic block daripada saya punya TikTok. Panggillah daddy ke. Uncle tak boleh pun. Uncle tu. Daddy okey lah. Daddy ke, abang ke, brother ke. Tak payah panggil tuan. Tak apa. Kan? Okay? Pulada ramai dari luar negara training ke tuan? Pulada banyak negara lah. Kalau macam dekat cawangan peperangan hutan tu, waktu kami duduk situ 17 negara. 17 negara luar datang training. Ada perjanjian semua tu kan, negara kita dengan mereka. Band dia tuan. Mid-age crisis pertengahan usia. Tahun bila Kak T, tahun bila duduk Sandakan tu dia? Sandakan saya duduk tahun 2007 sampai 2011, hujung 2011. Medrama. Salam tuan. Waalaikumsalam. Kalau pegawai ada salah laku bawa lari bini orang, pada siapa kita nak buat laporan? Okay, dengar betul. 2 tempat. Tu terang. Panjang cerita, ringkaskan cerita, pergi buat laporan polis. Yang kedua, pejabat agama. Pejabat agama daerah tempat anda tu lah. Dengar cerita. Bukan saya nak kata lah. Kadang-kadang bila anda buat report dekat tentera ni, bukan benda tak jalan, dia slow sikit. Jadi kes-kes macam ni dia panggil kes peribadi. Kes peribadi macam ni, kalau kena dengan undang-undang syariah ni, pergi report dekat pejabat. Betul lah. Kan? Buat lari bini orang, buat lari kan. Lari tu ada kes tu. Okay? Sindrom tak sedar diri tu ada pun boleh juga. Tuan umur berapa? Okey, yang bertanya lelaki. Jadi orang lelaki tanya saya umur ni, saya automatik jadi 55. 55. Kalau orang perempuan bertanya, tuan umur berapa? Automatik jadi 35. Dia tengok siapa yang bertanya. Dia tengok siapa yang bertanya. Dia sebab dia dalam agama ni dia ada adab. Adab, salah satu adab tu bila orang tanya pasal umur jangan jawab. Kan? Jadi dia tengok dengan siapa yang bertanya tu. Kan? Jepun memang tak ada tentera ke sekarang? Ada lah, tentera Jepun kuat tu sekarang. Tapi dia bukan kuat dari segi keanggotaan, dia kuat dari segi teknologi.
Cuba tengok dia punya kapal perang, tengok dia punya tu, tengok dia punya jet, dahsyat-dahsyat. IME, tuan betul ke ada teknik nafas tu tahan sakit kalau kena tendang kat badan? Ada. Yang tu kena belajar lah, itu mudah yang semuanya tu. Tapi kena belajar lah. Tak boleh bagi tahan live. Kan? Abang, jangan lupa tidur ya. Ya. Tuan ni senior saya dia semaker. Ya. Saya intake ketiga. Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur intake ketiga. Nombor saya Sedom L 269. Polis dah buat pernah bertugas Tawau? Tak. Tawau dia camp lain. Tapi yelah, kami duduk kat Sandakan pun seluruh negeri Sabah saya dah pusing lah. Alhamdulillah lah. Sebab macam dekat Tawau tu, itu pasukan sahabat kami lah, tu battalion tu. Memang kami aktif lah selalu negeri tu. Tawau tu, kalau daripada Kalabakan, saya cerita banyak kali dah, saya jalan kaki daripada Kalabakan masuk ke hutan tu, tembus waktu tu jalan Tanah Merah lagi, tembus ke Sapulut. Sapulut daripada sampai kat Sapulut, ke depan lagi jalan kaki lagi sampai Nabawan. Daripada Kalabakan. Tengok apa jauh. Tu jalan kaki dengan pack dengan senjata semua. Satu company 100 orang. Saya kepala dia. Jalan kaki. Sampai Nabawan sampai ke Keningau. Jalan kaki. Itu. Kalabakan tu sendiri pun saya duduk berapa lama? 3 bulan. Duduk Kalabakan. Serudung tu saya duduk 3 bulan juga. Kapal serudung laut apa semua tu masuk ke Pulau Batik tu. Masuk pasal itu. Tu lah. Tawau ni, bandar Tawau ni kecil je. Tangga hijau tepi masjid pun saya tahu. Kalau tangga hijau tepi masjid pun saya tahu, jadi ada rasa lah. Macam mana saya tahu tentang Tawau. Kawan saya pun ramai, Bugis itu, Tidung ada, Murut ada, ramai kawan-kawan saya tu. Tuan Malaysia ada buat persiapan menuju World War tu? Saya tak tahu. Salam tuan, F tuan kena hack. Tak ada. Okey. Medrama. Saya tak ambil tahu dah kes-kes macam tu. Kes-kes daripada saya itu malah layan. Anda report polis, anda tu dah selesai. Tu sebelumnya anda buat lah. Ya. Abdul Samad Hamid kenal polis Tawau dulu? Tak, saya tak berkenal dengan polis. Okay, kalau mereka operasi, mungkin. Bila masa belajar ilmutan kerja askar, sekali semua kena buat. Serentak. Macam dekat Pulada tu, ada kursus khas. Kursus khas di cawangan peperangan hutan. Pulada tu dulu, nama dia Jungle Warfare Wing. Pada tahun 1960-an, semua tentera-tentera British, Australia, New Zealand, semuanya berlatih di situ, belajar di situ. Kita punya Iban Tracker ke apa, Dog Wing, semua kat situ. Pusat latihan tu khas untuk perang dalam hutan. So, ilmu-ilmu hutan semuanya dikumpulkan setempat. Tentera kumpulkan setempat. Dan bila dah tu, pergi kursus survival tentera. Kan? Kena tahulah semua-semua tu ilmu hutan tu. Dan macam saya dulu, alhamdulillah, waktu sebelum saya masuk askar pun, umur saya 15 tahun, 16 tahun, duk belajar masuk hutan, cari akar kayu dengan tutup guru, saya abang jebat lah, abang syah apa semua tu, panjat gunung cerai, cari akar kayu, buat minyak apa semua tu, sejak umur 16 tahun, kita dah belajar kan dia, dah belajar, dah tengok, dah hands on benda-benda macam tu. Dalam tentera pula ditambah lagi ilmu-ilmu tu, macam tu lah. Tuan kau apa dulu? RMD, sekarang Melayu. Tuan kalau training antara dua negara dipanggil apa? Bilateral training. Banyak je kita buat perjanjian bilateral ni, ada perjanjian kan dengan mana-mana negara, banyak. Bilateral training maksud dia dua negara buat latihan bersama, ataupun multilateral, beberapa negara buat latihan bersama, itu multilateral. Dia ada perjanjian-perjanjian itu semua atas dasar dan polisi kita punya pertahanan lah. Saya bercakap, macam saya menteri pertahanan dah korang punya soalan ni. Apa kata malam-malam ni cuba doa, ya Allah Tuanku bagilah Tuan Fitri yang dah besar ni jadi menteri pertahanan. Tengok dia punya jawapan tu dah gaya menteri pertahanan dah ada.
Mana tahu malam ni malam tu kadar kan. Doa-doa saya jadi menteri pertahanan kan. Alang-alang duk selalu jawab pasal askar ni. 4 tahun dah pencen pun orang tanya pasal askar lagi. Macam nak suruh saya jadi menteri pertahanan. Doalah kuat sikit. Ya, aku jadi menteri pertahanan. Komisen berapa komisen? Astagfirullah. Tak boleh. Komisen tak boleh. Haram. Payah banyak jalan kalbakan. Masa tu ada komunis kita tak ada dah. Komunis tahun 1989. Zaman saya bukan lagi komunis. Zaman saya dia banyak kepada lebih ganas daripada komunis tapi mereka secara senyap. Betul. Kalau komunis dulu, kita faham dia punya senjata dia adalah senjata buatan sendiri. Senjata buatan sendiri, batang pipe lah, itu ada lagi kat camp-camp yang memang disimpan dalam camp kan, yang mana rampasan-rampasan disimpan, tak letak kat museum, ada lagi memang disimpan sebagai aset dan juga sejarah pasukan tu lah. Bila zaman saya ni dia berubah. Sebab itu kita kena tengok orang ikut zaman. Macam askar sekarang, saya dah pencen. Saya tak boleh nak kutuk askar sekarang kerana mereka berhadapan dengan musuh-musuh yang versi lain. Yang tak ada pada versi saya, yang tak ada pada versi ayah saya. Ayah saya tentera tau, 27 tahun ayah saya kerja dalam tentera. Ayah saya pencen, saya masuk. So generasi ayah saya lain, generasi saya lain, generasi lepas saya lain. Waktu saya macam PP4W, Polo, Moro, MILF, diorang punya level memang perangai lain. Strategi diorang semua lain. Pakaian mereka, doktrin mereka, persenjataan mereka lain. Kita ada M16, dia ada M16. Kita ada mortar, dia ada mortar. Kita ada RPG, dia ada RPG. Tapi dia bukan tentera. Lagi pening kepala tak? Lagi pening kepala. Dulu, zaman komunis, cara komunis. Dia banyak buat booby trap, dia pergi 2-3 orang, lepas tu dia guna senapang sendiri, dia buat perangkap sama semua. Masuk pada zaman saya, dia berubah. Dia berdedah masuk, dia curi barang kita, bawa pergi sana, dia berperang sana, dia lari datang masuk. Berbeza. Sama zaman sekarang pun. Zaman sekarang pun sama. Dia lain. Jadi setiap orang tu memang kita, setiap generasi tu kita kena hormati mereka di atas apa yang mereka hadap. Kan? Macam ayah saya. Ayah saya 27 tahun dah bertentera. Encik RSM ayah saya. Jadi dia, yalah. Kan? Zaman dia. Tuan, kenapa dekat highway ada setengah tempat jalan dia tak ada tar, ada kena mengenai rahsia perang? Tak. Tak. Tuan esok kau tak? Dah berhenti lah, lama lah. Tak main mercun tu kan? Pukul 3 pagi ni bang. Zuris, chat ilmu survival dengan anak bangsa kerana zamannya dah hampir tuan. Dia benda ni kena slow-slow lah. Slow-slow. Tak boleh nak ajar cara mengejut. Nanti orang tak tahu. Bagusnya contoh anda cari TikTok Pendekar Rimba. Tu bekas komando dan beliau sendiri, Encik tu, beliau sendiri adalah jurulatih survival hutan. Okay? So sangat-sangat bagus. Saya rekomenkan pergi kat TikTok dia, ikut kursus-kursus yang dia pernah pencen. So dia memang buka kursus untuk orang-orang awam. Dia bagi level yang rendah-rendah. Tapi itu pun dah cukup padu dah. Cukup padu lah untuk orang awam nak rasa, pergi. Belajar. Bayar, pergi. Ni. Belajar. Ilmu dah ada dah. Macam saya tumpukan pada saya punya perniagaan, saya punya urusan saya dengan tutup guru, semua saya tumpuan saya lain. Dia tumpu macam tu. Jadi saya rekomenkan orang macam tu. Dan banyak saya punya kawan-kawan, geng-geng saya yang sama-sama jurulatih survival tu pun duduk dengan Pendekar Rimba dan sama-sama menjalankan kursus tu, jadi jurulatih kat situ. Jadi saya sokong, go. Mereka semua dah pencen, mereka semua expert. Okay? Cari mereka. Okay? Kau pernah makan kambing gurun tak? Biasa. Boleh kongsikan pasal Pulo? Patani United Liberation Organization. Sekarang berapa tahun dah? Dia boleh buka rahsia tu je.
Masih OSA ke? Dia kalau lepas 20 tahun boleh lah tak? 2001. Dah lepas. Dah lepas. Dah lepas 20 tahun. Tapi kena tengok lah. Dia dah declassified belum. Kalau dah declassified, saya boleh cerita. Satu op tu. Satu op tu. Sebab saya orang last kali buat op tu. Lepas tu tutup file. Last kali. Nantilah, tengok dulu lah. Nak cakap malam-malam tak sesuai kot. Saya kena check dulu. Telefon tu clear. Clear dah belum? Clear. Baru boleh cerita. Kan? Conspiracy of peace. Tuan, raja-raja kita ada prosedur tak? Bila sistem duit kita collapse nanti? I tak tahu. Saya tak tahu. Waalaikumsalam. Pelda sebertak orang Live sampai subuh tak? Nak habis ni pukul 3 ni kita end lah. Kan boleh kita berhenti semayang apa betul. Lama tak live kan? 4 hari tak live. Johan Kabaya, tuan nak tanya, dalam kat hutan pernah jumpa hantu betul? Pernah lah, tapi jarang sangat-sangat. Sangat-sangat jarang. Hantu banyak kat bandar. Banyak kat bandar, banyak kat kampung. Dia kacau manusia. Hutan Pak. Tak ada aman damai. Ikan banyak lah hutan. Kan? Mancing ke apa ke. Syok. Kan? Berpukat ke. Hutan ni benda seronok sebenarnya. Masuk hutan ni, ya Allah, sebenarnya seronok. Jangan kita, Mak Saleh, Jepun, Korea lah, segala semua datang ke Malaysia. Bayar beribu-ribu ringgit. Semata-mata nak rasai, nak nikmati hutan tropika kita yang indah, yang cantik. Kita tengok hutan, hantu. Tengok hutan jadi bunian. Masalah kita ni. Kan? Mereka pergi, very nice. Wow, monkey, kera. Take picture. Sebenarnya ada hutan seronok. Terang sebab itu seronok. Sebab tu saya buat produk berhutan. Sebab hutan ni seronok. Kalau anda kenal, ya Allah, seronok dia hutan ni. Jarang. Macam mana susahnya kita nak jumpa rimau dalam hutan, macam tu lah susahnya kita nak jumpa hantu dalam hutan. Okay? Dia jarang-jarang. Bukan semua sepanjang hutan tu ada hantu. Tak ada. Aman damai hantu. Apa nasihat tuan kalau ada tersesat dalam hutan? Saya dah buat video dah. 6 video tentang sesat dalam hutan. Teknik-teknik yang boleh dibuat. Dan saya ajarkan itu adalah teknik yang paling mudah. Supaya, niat hati saya, kalau video tu ditengok oleh anak-anak kita yang sekolah rendah pun, kalau dia tersesat, kadang-kadang anak-anak sekarang tu kalau kira, lepak pergi terjun, lepas tu tak main-main, hilang sesat. Alamak, sorang-sorang diri. Kan, dengan apa benda tak pakai. Anak-anak kita selalu macam tu. Jadi sekurang-kurangnya anak kita tahu nak buat apa. Kan? Bukan level expert. Saya tak turunkan ilmu expert, pakar-pakar dekat dalam TikTok saya. Saya bagi yang asas. Tahap asas. Maksudnya semua orang boleh buat, termasuklah anak-anak kita yang sekolah rendah. Kan? Kalau bagi level tinggi-tinggi, tengok pokok, tengok lumut, lepas tu tengok akar, lepas tu tengok daun tu terbalik, itu dah level tinggi. Tak payah. Saya letak dalam video saya dalam TikTok hanya untuk asas. Supaya semua orang, baik lelaki, baik perempuan tu lelaki TikTok, tak pernah masuk hutan, kan? Yang jenis putih melepak ke apa ke, ataupun yang geng-geng lelaki yang mamat lembut, semua boleh buat benda yang sama. Semua boleh. Okay? Semoga bermanfaat. Semoga Allah terima tu sebagai saya punya kebaikan. Ya, itu saja. Kucing gemuk. Tuan, askar kalau lalu kat Roblox ada keistimewaan tak? Budi bicara lah. Budi bicara. Korisik khusus macam mana tuan? Khusus korisik mudah masuk kelas duduk dengar dengar jurulatih cakap apa, lepas tu ngantuk tidur. Betul, saya pergi khusus korisik
segi khusus pegawai perisikan pasukan dekat Polaris. Dulu panggil Polaris lah, Pusat Latihan Risik. Masuklah dengar tu. Saya pergi tahun 1998. Sebulan sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim kena tangkap. Lepas tu reformasi tengah panas. Reformasi waktu tu. Segi khusus tu, masuklah tidur. Lepas tu lah latihan dia, pergi menyamar je. Menyamar jadi student lah, menyamar jadi itulah. Ingat saya pergi kampung apa? Olak Lempik. Pergi kampung Olak Lempik. Menyamar jadi budak UiTM. Waktu tu memang jadi ya, saya muda. Sekarang ni kalau saya menyamar, kalau saya pergi kampung orang, saya bagi tahu saya budak UiTM, orang pandang atas bawah. Ini bapak, ini dah level bapak-bapak ni, bukan UiTM ni level ni. Kan? Macam tu lah. Itu kursus sesama je. Tuan Hizbullah dengan Mahmud Kin Salam. Waalaikumsalam. Kau pernah jumpa orang asli tak kan? Ada. Tersat namanya. Salam sir dari 24 Melayu. Ya. Waalaikumsalam. Betul ke komander kita antara komander terbaik dalam dunia? Komander? Komander ke komando? Komando kot yang nak maksudkan ni. Rasa tenang tengok muka tuan. Apa rahsia amalan? Tak ada. Saya tak banyak lah amalan. Saudara-saudari lagi banyak amalan daripada saya. Tahu. Sebenarnya selawat banyak kot. Fikir positif selalu. Mungkin tak tahu. Salam tuan-tuan dari Yan Kedah. Hadir support. Alhamdulillah. Ya Muhammad Zaki. Minta maaf kalau saya tak dapat baca komen. Banyak komen bawah ni. Saya pelan-pelan saya scroll ni. Sebilion datang 24 RMB. InsyaAllah. Oh, boleh juga kan? Hari Ahad ni saya hantar anak saya kat Seremban. Anak saya sekolah kat tu, kat Seri Seremban. Sekolah Seri Seremban, sekolah agama. Seri Seremban nanti sempat tak ada apa saya singgah lah. Tapi saya rasa waktu orang tengah cuti kot Ahad. Boleh lah kalau nak singgah sekejap boleh. Lepas tu saya nak kena gerak balik ke Kedah pula. Tuan, kenapa askar diberikan pilihan untuk pencen awal? Okey, bersara awal ni dia macam ni. Kerana warta kerajaan, kena faham macam ni. Tentera tidak ada panjkat. Allah tengok ni, jawab pasal tentera lagi. Nak kena jadi menteri tahanan ni macam ni. Macam mana ni nak jadi menteri tahanan? Tak mau masuk politik tapi nak jadi menteri tahanan. Jadi senator. Jadi senator tak payah masuk parti politik. Itu boleh jadi menteri tahanan. So pilihan, tuan kenapa askar diberikan pilihan untuk pencen awal? Okey, tentera tak ada panjkat. Dalam tentera ni, dalam warta kerajaan yang digazetkan, warta kerajaan, tentera adalah perkhidmatan terunggul dan paling seniority dia tu, okey. Dan tugas dia adalah 24 jam. Maksud tugas 24 jam tu ialah tidur juga adalah satu kerja dan satu arahan. Seorang tentera, sebab tu dia ada detail harian. Tanya tentera, apa maksud detail harian? Detail harian adalah arahan harian. Tidur pukul berapa, bangun tidur pukul berapa, sukan pukul apa. Kalau dia tak pergi sukan, dia boleh dijatuhkan hukuman, boleh di-charge. Kalau dia tak tidur pada waktu tu, dia boleh di-charge. Anda faham tak? Tidur adalah satu kerja. Berlari apa semua tu saya tak nak cakap. Saya cerita bab tu. Makan, dia kena baris makan. Semayang Jumaat, itu adalah kerja. Anda faham tak? Sebab itulah dia tak ada panjkat. Nak panjkat macam mana dia 24 jam? Sebab itu, kalau disuruh pukul 2.30 pagi ada rankon, rancangan kontingensi, dia kena datang, wajib hadir dan kena tu. Kalau tak ada, dia kena cas. Bawa angkatan tentera. Dia tak boleh bagi alasan, kucing saya beranak. Bini saya tak bagi keluar. Anak saya demam. Tak boleh. Okey. Kalau dia kata digerakkan pukul 3 pagi, tiba-tiba je dalam masa setengah jam, go now. Dia kena balik daripada tempat dia, daripada kat luar, dia tengah lepak dengan, tengah bercumbu dengan awek. Dapat telefon. Bergerak sekarang. Tinggal ke awek tu, balik kan, awek je lah. Kan? Yang ada bini-bini lah. Cakap pasal awek ni, cerah sikit mata. Balik kat camp, tukar baju, bawa loreng, bawa apa, ambil nyata, go. Go tu tak kisah 2 bulan, 2 tahun, berapa tahun, dia pasal. Itulah perkhidmatan dia. Itulah perjanjian dia. Ya. Okey. Sebab itu cuti adalah bukan keistimewaan. Ini keistimewaan saya, ni hak saya untuk bercuti. No. Tak wujud perkataan tu dalam tentera.
Termasuklah cuti kahwin. Saya cuti kahwin 3 hari. Cuti kena kahwin 3 hari je. Okay. Dean Grengo nak tanya, Gentleman Cadet Malaysia bawa ATM ke? I have no idea what is that. I don't know what I talking about. Muiz Budin, boleh cerita kenapa dengar orang panggil askar kita askar dari neraka? Astaghfirullahalazim. Tak baik bang. Ramai orang kata askar kita daripada neraka. Kesian askar-askar kita. Rupanya ahli neraka dia orang. Yalah, daripada neraka mestilah askar-askar kita ahli neraka. Kesian kat askar kita. Baik-baik mereka duduk dalam neraka. Cuba cakap askar daripada syurga ke, kan? Askar daripada neraka, ahli neraka lah dia. Alah, tak adalah. Dulu ni dia sebab perangai tentera kita ni. Ingat, tentera kita ni datang daripada kampung-kampung. Lurus. Suruh buat apa pun dia buat. Kan? Orang suruh panjat bukit. Mak Saleh garu kepala, tak mau. Askar kita panjat. Tu perangai askar kita. Payung terjun. Kan? Kalau askar lain, konon-konon hebat. Kan? Kapal terbang tu, tengok angin lebih daripada 5 knot. Oh, diorang tak terjun dah. Oh, dekat bawah tu angin lebih daripada 5 knot. Terjun payung, sekali payung tu akan hanyut habis. Habis, merata-rata, berterabur habis. Tapi askar kita tak. Tengok angin berapa? 9 knot, 8 knot, lebih daripada 5 knot. Dia tak takut dengan angin. Dia tengok bawah. Siapa ada bawah? Panglima ada bawah. Oh, Panglima ada bawah. Kena terjun ni. Terjun. Tu perangai askar kita. Dia punya taat setia tu lebih. Sebab tu dia kata askar daripada neraka. Dia orang ni redah je. Kan? Geleng pala orang luar tengok apa benda lah askar Malaysia ni. Dia antara dia terlebih berani atau dia terlebih bodoh. Tapi saya rasa dia terlebih berani lah. Kan? Betul. Mungkin dia tak tahu. Kan? Tapi dia punya redah. Dia punya redah tu saya tahulah askar-askar kita ni macam mana. Kalau dia punya redah ni, bukit punya tinggi dengan panas dengan segala jenis binatang tu. Dah. Dia redah. Tu perangai dia. Mungkin sebab kita ni ramai datang daripada kampung-kampung. Kan? Duduk. Jenis tak setia betul ni. Inilah hidup mati aku. Kan? Duduk kat kampung pun tak guna. Kan? Jadi masuk askar pun jadi manusia. Mungkin kot. Dia keras. Dia hardcore. Itu saya cerita dia main atas salji tu. Mak Saleh duduk dalam sleeping bag menggigil dekat Gunung Rapehu. Gunung Rapehu dekat New Zealand tu. Salji punya tebal salji. Kan? Melayu tak boleh nak tidur sebab terlalu sejuk. Nak tidur macam mana? Kan? Pakai balaklava, pakai tebal-tebal, bubuh semua, pakai baju wool kat depan yang New Zealand bagi tutup, kan? Glove 2-3 lapis, kan? Bang, dia masak cucok bang. Dia panaskan minyak tu daripada beku sampai jadi cair, dia biar panas-panas, boleh buat cucok. Minum air panas macam tu. Main takraw. Kenapa nak main takraw? Sebab itu dia cara nak panaskan badan. Itulah askar kita. Okey. Sedangkan itu semua tu mana pernah jumpa salji dia orang tu. Majoriti mereka tak pernah keluar daripada negara pun. Ini keluar tu duduk dekat negara tu, berlatih kat negara sejuk, musim winter pula tu dekat gunung yang aktif volcano tu. Kan? Memang menggigil sejuk dia. Mungkin sebab tu. Okey. Okey, Tuan askar ada sebenarnya sendiri. Dia pergi petat pusat tahanan tentera. Betul kata Tuan, gajah akan cari air pada bulan April. Itulah. Bulan puasa ni. Saya tak nak kata apa. Kan saya cakap saya nak masuk, saya nak rakam, saya nak tunjuk kat korang. Macam mana gajah datang cari air. Ada tempat tu, saya tahu. Tak ada rezeki je lah. Lepas raya lah. Lepas raya kita buat konten yang menarik-menarik sikit. Aduh. Okey lah guys. Okey, tunggu kejap. Okey, goodie bag. Sebab ramai dah ni. 800 orang. Alamak, 200 je. 1000 koin dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Jom kita selawat malam ni. Tekan ni. Bila tekan, dah tahu dah kan? Bila tekan dia akan keluar selawat. Tekan ini, tekan apa nama ni? Back ni, dia akan keluar selawat. Bila dia keluar selawat, bacalah selawat tu, dapat dah pahala. Nanti bila cukup masa dia, koin dalam tu dia akan dipecahkan. TikTok akan pecahkan, bukan saya dah. Saya letak je. AI TikTok, Artificial Intelligence TikTok yang akan pecahkan. Tekan, keluar selawat, baca selawat. Nanti siapa-siapa yang dapat koin ni, besok masih lagi berRamadan, tengok mana-mana ustaz ke, rumah anak yatim ke, masjid buat live ke, bagi gift kat situ. Anda bagi koin-koin tu kat situ. Anda dapat pahala, saya dapat serpih-serpih pun cukup lah. Ya. IME tuan pernah bawa staff-staff tuan masuk hutan. Aduh, staff saya perempuan 4 orang tu. Tak boleh. Takat air terjun je. Okey, saya baca komen sikit Luna. Daripada Mir, sambil-sambil tu saya bercerita, yang lain tu tekan ni. Okey. Tuan, Pandura tu dikira elite team juga ke macam JJK, Pascal? Oh tidak. Dia macam ni. Dia JJK, Pascal. JJK tentera darat, Pascal untuk tentera udara, Pascal untuk tentera laut. Mereka berada dalam dipanggil pasukan khas, Special Forces, SF, bukan elite. Elite ni ialah daripada satu pasukan ketumbukan, dia ada satu grup lagi dekat atas dia, itu dipanggil elite. Yang skill yang sama, cuma dia ni lebih, dia ada pengkhususan sikit. Pandura tu adalah pandu arah udara. Okay. Tugas mereka akan insert, masuk, secure tempat untuk parachute group Battalion LPBG, Battalion Group, para leading Battalion Group, okay, untuk turun. Dia tanda kawasan dan sambil-sambil ambil information, itu kerja mereka. Yang nak tahu dia macam ni, nak tahu sesuatu pasukan tu dia betul-betul komando ataupun tidak, kita tengok dia punya survivability. Okay, contoh JJK, Pascal, saya tak cakap lah. Komando-komando yang berada, pasukan-pasukan khas yang berada dekat dunia ni, dia ada dia punya rate dia. Rate dia maksud dia setakat mana dia punya troop tu dan komando tu boleh bertahan, boleh survive di behind enemy line dekat kawasan musuh. Ada 3 hari, ada yang boleh duduk 7 hari. Dilatih untuk hidup dekat dalam kawasan musuh 7 hari. Selepas 7 hari dia kena withdraw, ataupun dia kena cari jalan keluar dari situ, atau extraction orang ambil dia keluar, ataupun pandai-pandai lah. Kalau tak jumpa, dia balik jumpa Tuhan lah maksud dia. Balik jumpa Tuhan lah, awal sikit balik. Tu dia. Dia tengok yang tu. Macam 10, macam Brigade Para dulu, kalau kita tengok, dia diberi masa 72 jam je. Kalau 7, dia maksud dia boleh duduk tempat tu dengan senjata, dengan peluru apa semua tu, dia hanya mampu 72 jam je. Makanan dia, ration dia apa semua 72 jam je, 3 hari 3 malam. Dia landing je, dia ada 72 jam. Kalau 72 jam tu mission dia tak berjaya, bye-bye. Maksud dia gagal lah. Kalau anda tengok cerita A Bridge Too Far, kan macam mana diorang buat tu, the biggest landing parachute dalam sejarah dunia kan. Okay, dapat kan? So dia tengok survivability tu, kebolehan tu. Semoga sihat selalu tuan ya. Terima kasih Amar. Saya anak muda, banyak belajar dan berminat sangat dari VTT tuan. Oh ya, alhamdulillah. Semoga manfaat. Apa masuk para tu? Para tu parachute. Parachute. Komen sikit pasal keris tulang mawas. Dulu dia buat tulang tu, dia buat pegang tu. Payahlah nak jumpa tu. Kostra 88 tu cerita sikit macam Tuan Lunyai Karikon juga. Dia sombong waktu tu. Okey, ni 1000 koin pertama. Alhamdulillah 200 orang dah dapat. Saya dapat tengok senarai ni yang dapat. Alfa Zulu dapat 8, Nick Amir 5. Oh, Apis dapat 14 koin, 13 koin. Oh, alhamdulillah ramai orang dapat ni. 9, 1, 2, 10, 12. Okey, saya tambah lagi nah. Boleh saya tambah lagi. Alhamdulillah 200 orang. Mana tahu
Saya tambah lagi, lepas tu saya pun nak end live dia, boleh ya? Okay, malam-malam ni. 1000 koin lagi, bismillah. Okay, tadi 1000 koin ni, kita tambah 1000 koin. Tekan ya. Tekan. Ambil. Saya tak minta koin pada orang, saya memang nak bagi orang. Subhanallah, ramai pula bagi gift kat saya. Tekan. Kita nak selawat. Okay, clear. Apa ni? Conspiracy of peace. Okay, tuan, selain ubi kayu, ikan puyuh, pokok kapal terbang, apalagi boleh standby bila masa nanti. Pokok kapal terbang buat untuk ubat luka boleh lah. Tu pucuk-pucuk tak kenal. Kita duk makan selalu. Umbut-umbut tu pucuk paku tak kenal. Okay. Abu Masta, tuan, kalau saka tapi dah puas berubat, still tak nak keluar. Okay. Saya tak mahir bidang ni. Kan? Tapi kadang ialah sedih tau. Kalau siapa-siapa yang ada saka ni sedih tengok, kesian kat mereka. Sebab majoriti mereka ni, mereka tak nak pun benda tu. Bila dia cuba berubat, dia tak nak keluar. Apa ni, anggaplah itu sebagai cara Allah memadamkan, menghapuskan dosa-dosa kita, dan Allah nak kita terus berusaha. Dia sampai satu hari nanti kita akan jumpa satu orang yang serasi dengan kita, dan waktu tu mungkin elok terus. So teruskan. Kalau kita keluar ayat setuan saya dah puas berubat, maksudnya kita kena berubat lagi, belum puas lagi. Allah nak lagi awak buat. Itu dia. Dia bukan ustaz, tapi fikir macam tu lah. Okay, tekan ni dia kelas selawat. Tekan ni dia kelas selawat. Jadi sambil-sambil kita baca selawat. Fuad Dani, selamat hari raya. Selamat hari tuan. Wah, selamat hari raya. Semoga diberkati Allah. Amin. Itu jelah doa saya pada saudara. Daripada Fitri, tuan, macam mana nak kenal daun sirih jantan betina? Dia punya sirih ni jangan sampai salah pokok kanduk pula noh. Ya. Sirih jantan tengok urat bercantum, lepas tu dengan dia punya apa V tu. Tengok kat situ. Ya. Nak kena buat VTT macam tu. Nanti kalau saya jumpa kat sini ada pokok sirih dekat rumah pak betul saya ni. Usama Izzah, hari tu naik ATS nampak tuan dari jauh. Macam orang pun tak tegur. Ya. Saya balik tu daripada melawat anak saya. LP, salam tuan. Sebelah kampung saya ada tapak istana zaman dulu, sampai sekarang orang kampung sendiri tak berani nak masuk. Oh. Itulah kadang-kadang bukan apa, kadang-kadang dulu-dulu ni dekat istana-istana lama-lama dulu. Kan? Kita pun tak tahu kan. Jin apa yang duduk kat kawasan tu. Kan? Kalau dulu-dulu, orang dulu-dulu ni, orang yang berkuasa ni, dia ada jin kerajaan atau jin kerajaan. Jin kerajaan adalah jin yang besar, yang menjaga kerajaan. Yang tu masalah sikit. Itu besar. Jin kerajaan ni, saya tahu, saya bergaul dengan beberapa kerabat. Memang level dia lain lah. Malah, kalau orang kampung, dulu berkawan ada hantu raya. Hantu raya jaga tanah lah, 2 ekar, 5 ekar. Takat tu je dia jaga. Kan? Di level dia boleh jaga takat tu. Contoh. Kan? Jadi, bayangkan, itu tanah 2-3 ekar. Anda bayangkan kalau anda orang yang berkuasa, penghulu ke, sultan ke zaman dulu ke, kita tak tuduh, tapi mungkin zaman-zaman dulu, kalau mana adalah, nak jaga negeri. Nah, kalau tidak, jenuh kena santau, kena macam-macam sultan tu. Dia adalah dia punya sahabat dia dulu-dulu. Kan? Style-style dulu. Okay. Habis lah. Alhamdulillah. Tu dia 1000 koin lagi. Alhamdulillah. Okay. Natalie Duck dapat 20 koin. Killer Butterfly 5. Maisarah. Alhamdulillah. So, sudah 2000 koin malam ni. Alhamdulillah. Sambil-sambil tu kita berselawat. Ya.
Okey, alhamdulillah. Okey, yang lain tak ada dah. Okey. Dah hampir 3.30. Terima kasih sahabat-sahabat kerana berada dalam live saya. Saya nak minta izin untuk tarik handbrake lah, rehat. Sementara ni pukul 3 ni, 3 lebih ni sangat-sangat sesuai. Jom. Siapa-siapa yang nak, jomlah kita solat hajat, solat taubat, sunat apa pun tak apalah. Semayanglah malam 29 ni. Kalau besok umum raya, maksudnya malam ni lah malam takhir Ramadan. So, jomlah kita buat apa-apa yang patut amalan. Sengaja saya live ni supaya kita sama-sama cerah mata. Jom. Jom kita tarik diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Saya minta maaf di atas segala kekurangan saya yang saya pernah lakukan. Dan kata-kata saya yang pedih-pedih tu kadang-kadang minta maaf lah. Mungkin lepas raya nanti baru kita jumpa. Okay? Bye. Bye-bye. Oh ya, Hari Raya adalah saya punya hari jadi. 1 Syawal ialah saya punya hari lahir. Hari lahir saya dalam bulan Islam. 1 Syawal. So, Hari Raya ni memang hari birthday saya lah. Saya raya kat Pahang. Okey, jom.